Assalamualaikum guys, welcome back. Semalam dikatakan sebagai hari Jumaat yang merupakan hari Jumaat hitam bagi penganut agama Islam. Tambah pula perkara ni berlaku dekat Malaysia, iaitu sebuah negara yang menjadikan Islam sebagai agama rasmi. Aku memang follow isu ni daripada awal dan aku admit aku setuju bila kata ada orang duk cakap yang isu ni dia agak complicated. Semalam kecoh pasal satu isu bila kata pencabar Undang-Undang Syariah Kelantan Nick Elin Zurina dan juga anak dia Tengku Yasmin yang buat petisyen batalkan Undang-Undang Syariah, yang mana ikutkan kata dorang, mereka meminta Mahkamah Persekutuan agar membatalkan 18 kesalahan syariah dalam enakmen Kelantan atas alasan Dewan Undangan Negeri ataupun DUN telah bertindak melangkaui bidang kuasa yang sepatutnya. Nick Elin dan Tengku Yasmin juga mohon mahkamah untuk mengisytiharkan DUN Kelantan tidak mempunyai kuasa membuat enakmen berkaitan kesalahan jenayah syariah yang terpakai kepada orang Islam saja. So basically dekat sini diorang nak satu hukuman yang sama rata, tak kisah kau Muslim ke, kau non-Muslim ke apa ke, kau punya kesalahan, kau punya pendakwaan, kau punya hukuman sama rata. Kes yang menggemparkan satu Malaysia ni bukan baru sebenarnya, tapi kes ni dah pun berlangsung hampir 2 tahun. Dan dekat sini aku nak share dengan korang untuk korang faham kronologi pasal perkara ni dan bagaimana ianya membawa kepada keputusan mahkamah. Benda ni bermula pada 21 Ogos 2019 bila kata ada seorang individu ni yang dikenali sebagai Iki Putra didakwa atas kes jenayah syariah di Selangor untuk kes lewat, dan pada 25 Februari Mahkamah Persekutuan membenarkan cabaran undang-undang dibuat oleh Iki Putra terhadap Seksyen 28 dan sekaligus mengenepikan Undang-Undang Syariah Selangor yang menetapkan seks di luar tabi'i sebagai jenayah. So disebabkan kes Iki Putra ni pada 25 Mei 2022, Nick Elin Zurina telah memfailkan notis usul mencabar enakmen Kanun Jenayah Syariah Kelantan 2019 untuk membatalkan 20 peruntukan kesalahan dalam enakmen tersebut. Dan pada 30 September 2022, notis usul cabaran Nick Elin terhadap enakmen Kanun Jenayah Syariah telah dibenarkan oleh Mahkamah Persekutuan. Notis usul cabaran Nick Elin terhadap enakmen Kanun Jenayah Syariah Kelantan telah dibenarkan oleh Mahkamah Persekutuan. Dan pada 13 Oktober 2022, Nick Elin menfailkan petisyen berhubung cabarannya terhadap Kanun Jenayah Syariah Kelantan untuk dibicarakan. Fast forward pada 19 Mac 2023, 200 peguam termasuk peguam bela, peguam cara dan peguam syari'i menandatangani petisyen bagi mendesak pindaan Perlembagaan Persekutuan susulan kes Iki Putra. Dan pada 17 Ogos 2023, 9 hakim membuat keputusan bahawa peruntukan enakmen jenayah syariah 1995 yang menyatakan bahawa seks luar tabi'i sebagai jenayah adalah tidak sah dan bercanggah dengan perlembagaan. Perbicaraan kes tersebut berpihak kepada Iki Putra atas alasan negeri Selangor tidak mempunyai kuasa untuk membicarakan jenayah liwat kerana kesalahan jenayah adalah di bawah kuasa Persekutuan serta Undang-Undang Persekutuan serta Undang-Undang Persekutuan Kanun Keseksaan. Dan pada 20 November 2023, keputusan perbicaraan berhubung cabaran ini ditangguhkan. So macam yang kita baca tadi, ada 20 enakmen syariah yang telah pun dicabar, tapi kemudiannya dia jadi 18. Enakmen syariah yang dikatakan ataupun enakmen syariah yang dicabar tu ialah pertama, Seksyen 11 memusnahkan atau mencemarkan tempat ibadat. Seksyen 13 menjual atau memberikan anak kepada bukan Islam atau Muslim yang tercela dari segi moral. Seksyen 14 liwat. Seksyen 16 persetubuhan dengan mayat. Seksyen 17 hubungan seksual dengan bukan manusia. Seksyen 30 perkataan yang boleh memecah keamanan. Seksyen 31 gangguan seksual. Seksyen 34 memiliki dokumen palsu, memberikan keterangan atau maklumat atau kenyataan palsu. Seksyen 36 apa-apa yang memabukkan. Bahagian 39 mengurangkan timbangan, ukuran dan berat. Seksyen 40 melaksanakan transaksi yang bertentangan dengan hukum syarak dalam kurungan undang-undang syariah. Seksyen 41 melaksanakan urus niaga melalui riba. Seksyen 42 penyalahgunaan label dan konotasi halal. Seksyen 43 menawarkan atau menyediakan perkhidmatan maksiat. Seksyen 44 tindakan persediaan, menawarkan atau menyediakan perkhidmatan maksiat. Seksyen 45 perbuatan maksiat sebagai persediaan. Seksyen 47 perbuatan sumbang mahram. Dan Seksyen 48 muncikari ataupun
ibu atau bapa ayam atau perantara pelacuran. Fast forward semalam 9 Februari, mahkamah putuskan dan setuju untuk batalkan 16 enactment syariah Kelantan, yang mana dari 9 hakim, 8 hakim bersetuju untuk membatalkan enactment syariah tersebut. Ikutkan kenyataan ketua hakim, ada sebab kenapa keputusan akhir itu macam tu, dan aku bacakan artikel ataupun statement dari ketua hakim. Kes dua wanita Islam yang mencabar isu perlembagaan bagi membatalkan 18 peruntukan kesalahan di bawah enactment Kanun Jenayah Syariah 1 Kelantan 2019 tak ada kena-mengena dengan kedudukan Islam atau mahkamah syariah di negara ini. Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat yang mengetahui panel 9 anggota Mahkamah Persekutuan hari ini berkata isu yang perlu diputuskan ialah sama ada Badan Perundangan Negeri Kelantan membuat peruntukan terbabit mengikut batasan ditentukan oleh Perlembagaan Persekutuan ataupun sebaliknya. Maksudnya 18 peruntukan kesalahan bawah enactment Kanun Jenayah Syariah Kelantan 2019 yang dibuat tu adakah ikut batasan yang telah digariskan oleh Perlembagaan Persekutuan ataupun tak. So kata Tun Tengku Maimun, sama ada Islam atau mahkamah syariah dipertahankan atau sebaliknya bukan persoalan dalam kes ni. Menerusi keputusan majoriti 8-1, Tengku Maimun berkata Mahkamah Persekutuan memutuskan bahawa 16 kesalahan di bawah enactment itu adalah batal dan tak sah. Salah seorang hakim yang terlibat dekat dalam vote tu ada bersuara juga dan bagi statement yang mengatakan bahawa kedua-dua anak beranak ni merupakan busybody. Tan Sri Abdul Rahman, iaitu hakim besar untuk Sabah dan juga Sarawak, berkata dua beranak tu tak ada hak di sisi undang-undang locus standi bagi mencabar enactment terbabit. Mereka busybody namun tidak menunjukkan senarai peruntukan jenayah syariah Kelantan yang telah melanggar hak perlembagaan. Bantahan mereka hanya mengenai perundangan dan perlembagaan peruntukan negeri. Soal perlembagaan itu hanya mengenai kewujudan peruntukan itu. Pempetisyen gagal menyatakan alasan atau menunjukkan kesan mereka terjejas ekoran peruntukan tersebut. Maksudnya kau kena nanya ke tidak? Kata Tan Sri lagi, kalau kata kau risau, kau bimbang je, tak boleh pakai ding, tak memadai untuk kau mengemukakan cabaran tu dekat mahkamah. Tambah Tan Sri lagi, kita semua memiliki rasa takut dalam hidup. Tapi, jika melibatkan cabaran kepada undang-undang negeri, ia perlu menyatakan asas pencabulan yang berlaku terhadap hak individu. Maksudnya, hang kena naya ke tidak? Jika tidak, ia hanya akan menyebabkan pihak tertentu termasuk kaki sibuk dengan menyalahgunakan proses undang-undang. Maksudnya sekarang ni kalau kata orang tu rasa macam benda tu ataupun undang-undang tu macam tak best je, macam rasa macam ni tak adil ni, tak laku semua ni, makanya diorang ada hak untuk cabar ke mahkamah macam tu. So basically macam tu lah apa yang dibimbangkan oleh Tan Sri. So dekat sini aku just nak bagi korang senarai 9 hakim yang terlibat dekat dalam vote ni, iaitu Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat. So Ketua Hakim sokong untuk batalkan enactment syariah tu. Selain daripada tu, yang menyokong untuk pembatalan ialah Presiden Mahkamah Rayuan Tan Sri Abang Iskandar Abang Hashim, Hakim Besar Malaysia Tan Sri Muhammad Zabidin Muhammad Diah, dan Hakim-Hakim Mahkamah Persekutuan iaitu Tan Sri P. Nalini, Datuk Mary Lim, Datuk Hamidah Singh, Datuk Nordin Hassan dan Datuk Abu Bakar Jais. By the way, statement Tan Sri Abdul Rahman ni turut disokong oleh seorang lagi peguam iaitu Mahmud Jumaat yang turut menyokong statement dari Ketua Hakim iaitu Tun Tengku Maimun ni. So, macam mana tu? Apa maksud dia? Ini kata dia. Perkara yang sama dibangkitkan oleh Ketua Hakim Sabah dan Sarawak yang amat arif Tan Sri Abdul Rahman yang berkata adalah penting bagi Badan Kehakiman memastikan hanya pempetisyen dengan locus standi dibenarkan meneruskan cabaran mereka. Maksudnya macam kata macam tadilah, betul ke kau kena nanya? Betul ke benda ni efek pada kau semua? Barulah boleh cabar enactment syariah. Kalau tak, katanya ia hanya akan menyebabkan pihak tertentu termasuk kaki sibuk menyalahgunakan proses undang-undang. Macam cakap tadi juga, kita harus akur dengan keputusan panel yang amat arif Hakim Mahkamah Persekutuan yang membuat penghakiman berdasarkan lunas undang-undang yang ada. Saya juga setuju dengan keputusan majoriti mengambil kira had yang ditetapkan bawah kuasa Parlimen dan Dewan Undangan Negeri. Saya juga setuju bahawa ini bukanlah tentang kedudukan Islam dan sistem kehakiman syariah di Malaysia dan lebih kepada had dan sepadan bidang kuasa penggubalan undang-undang antara DUN dan juga Parlimen. So maksudnya kena ada garis panduan ataupun ada garis antara enactment syariah dan juga undang-undang sivil. Dan macam mana pun pencabar tu iaitu Nick Allen berkata ini bukanlah kemenangan untuk dia tapi sebaliknya ini kemenangan untuk semua. So basically lebih kurang macam manalah yang Vince AF1 cakap. Bagi saya, kita semua pemenang. Tiada pengalah.
Saya buat petition ni bukan untuk diri saya buat untuk semua dan Alhamdulillah walaupun dikutuk, dikeji dan dilaknat demi kebaikan Malaysia. Itu yang Nick Elin cakap bila kata dia ditemu bual pasal keputusan yang telah pun dibuat oleh mahkamah. Dan bila ditanya adakah dia sengaja cabar Islam, ini kata Nick Elin. Sebenarnya saya tak prepare, tapi Alhamdulillah saya amat-amat bersyukur. Saya rasa semua bersetuju memang ada constitutional breach, tapi ia menegakkan juga bahawa Federal Constitution adalah supreme dan demi untuk kebaikan Malaysia juga. Tiada apa-apa kena-mengena dengan doktrin Islam. Itu pun mahkamah telah memutuskan. Okey, ia hanya mengenai kompetensi DUN, the State Legislative Assembly sahaja. Okey, so lepas dah settle dah enactment syariah dekat Kelantan ni, adakah Nick Elin akan meneruskan pula cabaran ni dekat negeri lain? InsyaAllah tak adalah kot. I mean, saya rasa selepas pada ini, DUN akan menggubal undang-undang yang lebih. Yeah, I think they'll be more careful in drafting the legislation. Dan macam biasalah, aku jengah jugalah komen-komen daripada netizen dekat video tu yang mana ada yang kata, tutuplah kepalamu sebelum nak berbicara bab Islam. Wayang pun bermula. Suci je cara cakap. Padahal dah cipta kerosakan. Nanti yang berpelantar, berkunyit tepi jalan tak boleh dihukum oleh Mahkamah Syariah. Betul tak boleh dihukum oleh Mahkamah Syariah. Tapi kejap lagi kita akan breakdown pasal benda tu. Akhir zaman, manusia lebih takutkan sesuatu yang bercanggah dengan perlembagaan dari bercanggah dengan syariah. Itulah masalahnya. Apapun benda ni of course dapat perhatian para ahli politik yang mana antara yang menyuarakan pandangan diorang ialah Datuk Seri Taqiyuddin, bekas menteri di Jabatan Perdana Menteri di hal ehwal undang-undang, yang mana Datuk Seri Taqiyuddin ni berkhidmat sebagai menteri pada tahun 2021 sampailah 2022 dan ini yang dia kata. Dia minta supaya dibatalkan peruntukan dalam enactment ini. Pada asalnya, ni saya cerita daripada asalnya dia menyenaraikan 20 section di dalam enactment ini sebagai tidak sah dan terbatal kerana DUN Kelantan tak ada kuasa untuk buat undang-undang ini. Padahal DUN Kelantan bila lulus undang-undang ini untuk menjadi satu undang-undang yang dipanggil enactment kena perkenan daripada Sultan Kelantan. Jadi maknanya undang-undang ini telah diperkenankan oleh Sultan Kelantan. Jadi Nick Elin ini telah menyenaraikan kesalahan di bawah enactment ini sebagai tidak sah dan terbatal. Dia kata bercanggah dengan undang-undang lain, dengan perlembagaan. Jadi pada hari ini 9 orang hakim Mahkamah Persekutuan, dia panggil the highest quorum, dengar petition Nick Elin ini untuk membenarkan ataupun tidak membenarkan. Itu saja pilihan ada mahkamah. Jadi pada hari ini daripada 9 orang hakim Mahkamah Persekutuan yang diketuai oleh Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun, daripada 9 itu 8 orang hakim telah membenarkan petition Nick Elin ni. Maknanya membatalkan 16 section di dalam enactment Kanun Jenayah Syariah Kelantan ini. Jadi sebagai rakyat Malaysia, lebih-lebih lagi rakyat Kelantan yang ada, sebab undang-undang jenayah syariah ni adalah undang-undang negeri, kita amat sedih pada hari ini. This is a Black Friday kepada undang-undang syariah Islam. Itu yang boleh kita gambarkan. Saya sebagai peguam, kita tahulah bahawa bila satu undang-undang jenayah syariah di satu negeri dibatalkan, bermakna undang-undang jenayah syariah Islam di negeri-negeri lain, 14 buah negeri lagi, dalam keadaan yang amat-amat bahaya dan kritikal. Ini bukan benda kecil. Mempertahankan syariah bermakna mempertahankan institusi raja-raja yang menjadi ketua kepada agama Islam negeri-negeri. Agung sebagai ketua agama Islam wilayah persekutuan dan juga negeri-negeri yang tak ada raja. Jadi ini kita mempertahankan syariah, mempertahankan institusi raja-raja Melayu. So, kita dah dengar pandangan sebahagian orang dan kita dah go through dah pandangan orang ramai. Macam mana pun, aku masih lagi yakin ada yang tertanya apa benda semua ni. So, dekat sini aku simplekanlah, aku ringkaskan untuk korang. Asasnya, dengan pembatalan enactment syariah dekat negeri Kelantan ni bukan bermaksud orang-orang negeri Kelantan ni dah boleh dah bebas dah untuk membuat sebarang kesalahan yang telah pun dibatalkan. Tapi sebaliknya, dia jadi macam ni. Kalau kata sebelum ni, bila kata ada pendakwaan dekat negeri Kelantan, makanya mahkamah waktu pendakwaan boleh pilih sama ada nak bawa kes ni pergi ke mahkamah syariah ataupun bawa pergi ke mahkamah sivil. Contohnya, kita ambil satu enactment syariah yang telah pun dibatalkan, iaitu liwat. Kalau kata dekat mahkamah syariah,
hukuman paling panjang lah ataupun hukuman terberat untuk kes liwat ni ialah penjara selama 3 tahun. Tapi bila kata bawa ke mahkamah sivil, hukuman liwat ni dia lagi berat, iaitu 20 tahun penjara maksimum. Dan sebenarnya kalau ikutkan, hukum hudud tu lagi berat daripada hukuman, tak kisahlah mahkamah sivil ataupun mahkamah syariah yang diperuntukkan dekat Kelantan tu, iaitu aku bacakan untuk korang dari Ibnu Abbas. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Luth ataupun liwat, maka bunuhlah kedua-duanya, peliwat dan juga pasangan yang kena liwat. So kiranya sekarang ni kalau kata ada kesalahan-kesalahan yang dibuat berdasarkan enactment syariah yang dibatalkan tu, semuanya akan dibawa pergi ke mahkamah sivil, dah tak ada dah diskaun. Kalau dulu nak ringan, pergi ke mahkamah syariah, dan kalau kata nak berat, pergi ke mahkamah sivil. Tapi macam mana pun jangan risau, dengan keputusan mahkamah ni, ianya takkan sesekali merendahkan ataupun menggoyangkan mahkamah syariah. Dan sebenarnya apa yang aku nampak lepas ni, kalau kata Dewan Undangan Negeri nak meluluskan ataupun nak bagi cadangan untuk buat apa-apa usul, nak buat apa-apa undang-undang yang baru untuk enactment syariah, kita dah tahu dah apa halangan yang mungkin kita akan lalu. Satu lagi, benda ni sebenarnya belum final lagi, sebab insya-Allah boleh lagi bawa pergi ke Mahkamah Rayuan. Kalau setahu aku lah kan, seingat aku. Apa pun, lepas korang dengar semua info ni, apa pandangan korang? Adakah korang setuju bila kata waktu pendakwaan, mahkamah ada pilihan untuk bawa kes ni pergi ke mahkamah syariah ataupun mahkamah sivil? Dan last sekali, apa yang aku nak kata, walaupun mungkin ada info-info yang aku tertinggal, tapi sekurang-kurangnya sekarang ni, kita dah boleh nampak overview apa sebenarnya yang berlaku dan apa sebenarnya yang telah pun dibatalkan. Dan akhir kata Puan Bantun, otak kecil bisnes besar. Tunggu masa gulung tikar. Aturan manusia boleh tukar, aturan Allah jangan dicabar. Dan kalau korang suka konten ada dalam channel ni, please consider to subscribe. Okay? So thank you very much for watching and have a nice day. Assalamualaikum. Assalamualaikum guys. YouTube ada fungsi baru iaitu Super Thanks. Siapa yang nak belanja aku kopi, korang boleh tekan butang Super Thanks kat bawah ni. Korang belanja aku RM6 je. Anyway, terima kasih sangat-sangat untuk sokongan korang. Assalamualaikum.